عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها فقالوا قد عجلنا منها واستقينا فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويحرقوا ذلك الماء أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam turun untuk ke perang Tabuk, Nabi melalui satu kawasan yang dipanggil Al-Hijr. Hadis ni anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak turun dalam perang Tabuk. Tuan-tuan, kalau kita tengok peta Jaziratul Arab, semenanjung tanah Arab, kita akan nampak Jeddah, tempat kita turun kapal terbang, naik ke atas sikit Makkah, naik pergi ke atas lagi Madinah, naik pergi ke atas lagi Tabuk. Antara Madinah dengan Tabuk, tengah-tengah tu dia panggil Al-Hijr, ataupun hari ini orang kenal dengan nama Madain Saleh. Madain Saleh itu Hijr, Al-Hijr. Hadis yang kita baca pada malam ni, Ibnu Umar ataupun anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia cerita ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan daripada Madinah nak pergi ke Tabuk, kerana nak pergi perang di Tabuk. Tabuk, tuan-tuan, dah beberapa kali dah salji turun. Kita boleh masuk dalam internet, boleh tengok salji di Tabuk. Dia bukan satu tempat yang biasa turun salji, tapi mutaakhir ni, akhir-akhir ini beberapa kali salji turun. Itu bukan tanda kiamat. Takut ya Allah ni jadi apa sikit tanda kiamat, jadi apa sikit tanda kiamat. Itu bukan tanda kiamat. Pasal dia menghampiri sempadan Jordan. Jordan memang negeri turun salji. Jadi dari segi geografinya, kalau Tabuk turun salji itu biasa. Kalau Padang Serai turun salji, yang tu kita boleh bincang panjang malam ni. Jadi Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dia kata ketika Nabi dalam perjalanan daripada Madinah nak pergi ke Tabuk kerana nak pergi perang, dalam perjalanan itu Nabi melalui satu kawasan yang dipanggil Al-Hijr, ataupun hari ini dipanggil Madain Saleh. Lebih kurang 250 km ke sempadan Jordan. Amarahum alla yashrabu min bi'riha. Apabila Nabi melalui kawasan Al-Hijr ataupun Madain Saleh itu, Nabi pesan kepada tentera yang ikut dia pergi perang, Nabi kata la yashrabu min bi'riha. Nabi kata jangan siapa daripada kalangan hampa ni minum air telaga yang ada di Al-Hijr itu. Nabi tak bagi. Wala yastaqu minha, dan Nabi kata jangan siapa pergi duk cedok ambil air untuk simpan buat bekai. Kan padang pasir, dia nak kena ada ration ayam. Dia kena bawa air sebagai bekalan. Pasal tak tahu bila pula nak jumpa kawasan wadi, kawasan yang ada menakung air, tak tahu bila. Jadi
stok ayam kena bawa. Nabi SAW pesan supaya sahabat-sahabat yang sama dengan dia nak turun pergi dalam perang Tabuk itu, bila sampai di tempat yang kata Al-Hijr ataupun Madain Saleh ini, Nabi kata jangan siapa minum air daripada telaga yang ada di Al-Hijr itu, dan jangan ambil air yang ada di situ untuk buat bekal. Faqalu, sahabat-sahabat kata kepada Nabi, qad ajanna minha wastaqaina. Sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, kami dah pun guna air itu. So Nabi pesan tu lambat, dah singgah dah berhenti dah, baru Nabi pesan. Jadi sebelum Nabi pesan, mereka dah guna dah air tu. Qad ajanna, kami telah pun guna air tu untuk uli tepung. Ajanna maksudnya air tu guna uli tepung nak buat roti. Kami dah guna air tu untuk nak buat roti. Wastaqaina, dan kami dah ambil simpan dalam bekas-bekas kami ni untuk perjalanan seterusnya. Fa'amarahum an yatrahu dhalikal ajin. Nabi SAW memerintahkan supaya tepung yang dah diuli dengan air yang diambil daripada Al-Hijr itu dibuang. Walaupun air tu dah digunakan untuk uli tepung untuk nak buat roti makan, Nabi suruh buang. Wa yuhariqu dhalikal ma', dan air yang simpan untuk dijadikan stok perjalanan, Nabi suruh cerok buang, suruh tuang. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pasal apa jadi macam tu? Kerana Al-Hijr ataupun Madain Saleh yang dipanggil pada hari ini adalah tempat azab, tempat kaum Thamud, kaum Nabi Allah Saleh alaihi salam, yang bantah Allah, yang bantah Nabi Saleh. Yang Nabi Saleh ini diberikan mukjizat dalam bentuk unta, dan Nabi Saleh pesan jangan ada siapa cuba untuk sentuh unta itu dengan niat jahat. Dan ternyata kaum Samud challenge perintah Nabi Saleh, mereka bunuh unta itu. Dengan kerana itu mereka diturunkan bala, dan tempat bala diturunkan kepada kaum Samud, umat Nabi Saleh itu, ialah Al-Hijr ataupun Madain Saleh. Hari ini kalau tuan-tuan ada rezeki sampai ke bumi Madinah, ada sesetengah travel, dia menawarkan package untuk ke Madain Saleh. Suasana di Madain Saleh lebih kurang suasana di Petra, Jordan. Tuan-tuan biasa pergi ke Petra, Jordan, lebih kurang macam tu. Dia menyimpan satu keajaiban dunia dalam bentuk bukit ditebuk dan dibuat rumah kediaman. Macam mana kita tengok di Petra, Jordan, lebih kurang itu yang ada di Madain Saleh ataupun di Al-Hijr. Kerana Allah bagi kelebihan kepada kaum Samud, kaum Nabi Saleh ini, kelebihan mereka boleh jadikan bukit Pejai itu sebagai rumah kediaman yang mewah bagi mereka semua. Walaupun mereka ni hebat dari segi architecture, dari segi seni bina, sampai bukit yang begitu Pejai keras, mereka boleh tebuk dan jadikan bukan sekadar rumah kediaman, tetapi rumah mewah untuk didiami. Mereka hebat dari segi pencapaian dunia, tapi mereka dimusnahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu iktibar besar ada di situ. Allah nak tunjuk kepada kita umat akhir zaman ini betapa manusia yang begitu hebat dari segi knowledge, ilmu atas dunia. Kalau Tuhan nak binasakan mereka, mudah saja. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabil Hijr, la tadkhulu ala haula'il qaum illa an takunu bakin, fa in lam takunu bakin fala tadkhulu alaihim,
an yusibakum mithlu ma asabahum, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia Nabi SAW ketika melintasi kawasan Al-Hijr, kawasan Madain Saleh itu, Nabi kata kepada sahabat-sahabat yang ikut sama di dalam pasukan tentera Nabi ini, Nabi kata, la tadkhulu ala haula'il qaum. Nabi kata, tak usah kita masuk dalam kawasan mereka ni, dalam area yang menjadi tempat perkampungan umat dulu yang dibinasakan oleh Allah kerana dosa lawan Nabi. Nabi kata, kalau tak ada pasal, saja-saja nak pergi masuk kawasan yang menjadi tempat umat dulu dibinasakan, Nabi kata tak usah masuk. Kalau tak ada satu sebab, tak ada satu pasal, Nabi kata la tadkhulu ala haula'il qaum, jangan pi kawasan depa ni. Nabi kata illa an takunu bakin. Nabi kata melainkan kalau hampa nak pi juga, make sure, pastikan hampa masuk tempat tu dalam keadaan teriak, mengenangkan mereka ni satu umat, satu kaum yang dibinasakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hampa nak pi juga tempat-tempat yang menjadi tempat umat dulu dibinasakan, pastikan hampa masuk dalam keadaan bakin, dalam keadaan menangis. Fa in lam takunu bakin fala tadkhulu alaihim. Nabi kata kalau siapa rasa hati dia kerah, mata dia beku, dia tak boleh nak teriak, tu sapi. Nabi kata kan, mata beku ni orang Arab dia kata jumudul ain. Jumud ni maksud apa? Beku kan. Setengah orang dia marah kita, dia kata leceh, puak-puak ada pergi masjid ni, puak ni jumud. Dia kata jumud tu maksud dia apa? Beku, otak tak boleh fikir, tak tahu nak fikir macam mana nak memajukan diri. Yang dia tahu fikir nak pergi masjid, nak mengaji, dia ni jumud orang kata. Biji mata pun disebut jumudul ain. Kan dalam hadis Nabi kata di antara tanda jahat manusia, min syaqa, di antara tanda syaqa, tanda jahat itu ialah jumudul ain, beku biji mata, dia payah teriak. Jadi apa muka dia tak teriak. Orang lain tak kira ada sebab ketak dada sedih, dia tak teriak. Air mata setitik tak terbit daripada mata dia. Ini tanda jahat. Sebab orang Islam disuruh supaya kita train diri kita, latih diri kita supaya air mata ni mau duk terbit sekali-sekala, mau duk terbit. Orang send mai dekat kita satu video tunjuk macam mana budak-budak kecil innocent, tak ada dosa, tiba-tiba mereka ni didera, diseksa di Syria. Bila kita tengok tu, kalau kita tak rasa ketak dada, tak rasa sesak nafas, tak rasa sedih, kita jahat. Biji mata kita ni jumud, tak boleh. Kita kena latih diri kita. Bila tengok benda-benda macam tu, dia kena jadi benda tu, dia kena mai, dada ni jadi sesak, dia kena mai, air mata dan nak terbit. Itu tanda baik seseorang manusia. Nah, hadis tadi Nabi SAW kata, kalau sekiranya hampa rasa macam hampa pi ke tempat-tempat umat dulu dibinasakan, hampa tak boleh teriak, Nabi kata tak sapi, an yusibakum mislu ma asabahum. Nabi kata aku takut kalau apa yang menimpa mereka menimpa kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, cerita pasal haji, satu hadis komplit, dia cerita A to Z pasal haji. Yang orang nak pergi Mekah kursus sampai beberapa belas minggu, sampai berpuluh minggu nak pergi Mekah ni, Nabi cerita tentang haji ni dalam satu hadis saja. Cerita hadis daripada Jubair bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yang hadis ni diriwayatkan daripada Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Tengok hadis ni, kalau orang belajar hadis
di Madinah ke, Universiti Madinah ke, ataupun di Al-Azhar sekalipun, kalau ambil kuliah hadis, mereka mengaji hadis bukan macam kita. Kita ambil halas sekali. Kita ambil an Abi Hurairah. Dekat tu ya, tuqih anin Nabi SAW. Tapi orang yang ambil bidang hadis ini, dia ambil tu rawi ataupun sanad hadis itu disebut satu sampai kepada anin Nabi SAW. Baca hadis tentang haji ini, dia kata riwayat daripada Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Tentu kita tahu kata siapa dia ni. Okay. Siapa dia Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib ni? Siapa dia? Piot Nabi. Piot. Muhammad ini piot. Bapa dia Ali adalah cucu. Tok Wan dia Al-Husain. Bapa dia Ali adalah cicit. Bapa ataupun cucu ataupun Tok Wan kepada Muhammad ni Al-Husain adalah cucu. Tu dia duk pergi step macam tu. Tok nek dia ialah Ali. Ali mana? Sidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Orang Arab dia biasa tu, dia duk alih nama tu. Muhammad tu nama Tok Wan dia tu ni Nabi Muhammad bin Ali. Ali Sidina Ali bin Al-Husain. Al-Husain anak Sidina Ali. Husain tu bin Ali balik. Dia duk main lagu tu. Orang Arab dia tak susah macam kita. Yang tu dia main tajuk lain pula lah lagi. Kita ni jarang lah kita nak bubuh nama Syamsuri bin Ahmad. Sat lagi anak Syamsuri ni Ahmad balik pula. Ahmad bin Syamsuri, Syamsuri bin Ahmad. Susah. Kita lagu duk karang, lagu duk, oi, kacau. Kita tengok ni yang kata keturunan Nabi SAW. Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Hadis ni riwayat daripada Muhammad yang merupakan piot Nabi SAW. Muhammad yang merupakan piot Nabi SAW, dia pergi jumpa satu sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Waktu dia pergi jumpa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Jabir ini sahabat Nabi, dan Jabir ini waktu itu sudah tua dan mata sudah buta. Jabir bin Abdullah, cerita panjang Jabir kita akan cerita insya-Allah di Masjid Fahim dalam kuliah minggu depan. Jabir bin Abdullah ini sewaktu Muhammad piot Nabi SAW pi nak jumpa Jabir bin Abdullah, nak tanya dia tentang satu benda. Waktu tu Jabir bin Abdullah ini mata sudah buta kerana terlampau tua. Mata dia sudah buta, dia mati pun sudah cukup tua. Dia wafat tahun 78. Bila dia sampai di depan Jabir bin Abdullah, Jabir mata dah buta, tak nampak. Dia tanya, ni yang main ni 3 orang, hang nama apa, bin apa, bin apa, bin apa. Dia nak trace balik siapa dia ni. Bila sampai tang Muhammad ni kata dia Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Bila dia dengar yang tu, Jabir bin Abdullah yang sama berjuang, sama mengembangkan Islam dengan Nabi SAW, bila dia dengar macam tu, dia turih raba badan Muhammad. Dia turih raba badan Muhammad, dia buka kancing atas, dia buka kancing ni, dia suar tangan dia masuk, dia letak di dada Muhammad ini. Ini adalah hadis Muslim. Dia letak tangan di tengah-tengah dada Muhammad ini. Dia kata, marhaban bik ya bana akhi. Dia kata, selamat datang wahai anak saudara aku. Sal amma syi'ta. Nak tanya apa tanya. Dia kata. Tengok, ini satu manusia istimewa. Dia keturunan daripada orang yang baik-baik. Ini manusia istimewa. Ini keturunan Sayyidina Ali. Keturunan Ali maknanya keturunan Fatimah. Keturunan Fatimah maknanya mereka ini Ahlul Bait.
Ini golongan yang disebut oleh Nabi SAW, aku tinggalkan hampa apa dia? Quran, hadis dan ahlul bait. Aku tinggal dekat hampa Quran, aku tinggal dekat hampa hadis, dan aku tinggal keluarga aku. Jaga 3 benda ni, Nabi kata. Jabir bin Abdullah, apabila dia dengar kata ini keturunan daripada Sayyidina Ali, maknanya keturunan Fatimah, maknanya keturunan Nabi SAW, dalam mata buta tu dia suar tangan masuk, dia letak kat dada budak ni. Dalam hadis tu kata, Muhammad kata waktu tu aku budak lagi, dia kata marhaban bik ya bna akhi, selamat datang wahai anak saudara aku, sal amma syi'ta, tanya apa yang nak tanya. Kata Muhammad, dia kata akhbirni an hajjati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ceritakan kepada aku tentang haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok, ini budaya yang ada pada zaman itu. Muhammad ini dia bukan sahabat, dia tabi'in. Dia dan jumpa sahabat, dia dan jumpa tabi'in. Dia ni walaupun Nabi itu tok nenek dia, keturunan dia, tetapi oleh kerana Nabi sudah tak ada, dia mengambil Islam daripada sahabat Nabi yang masih hidup, usia yang cukup tua, iaitu Jabir bin Abdullah. Dia kata akhbirni an hajjati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cerita mai dekat saya macam mana Nabi buat haji. Kita nak pergi haji, kita nak buat umrah, kita nak buat apa ibadat pun, pernahkah kita tanya macam mana cara Nabi buat? Kita main tikam turut aja, kita main ikut depan mata kita ya. Pak kita buat lagu mana, tok imam kampung kita buat lagu mana, kita buat lagu tu. Sedangkan Islam asal mai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Nabi, cucu cicit Nabi sendiri, dia pergi tanya kepada orang yang menjadi sahabat kepada tok nenek dia dulu. Dia tanya, ceritakan kepada aku, tolong cerita dekat aku macam mana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam buat haji. Jabir bin Abdullah pun cerita hadis panjang. Saya ringkaskan. Dia cerita step by step daripada awal. Dia pun cerita. Dia kata cerita dia mula macam ni. Kami semua hijrah ke Madinah. Kami duduk ada di Madinah. 9 tahun Nabi ada di Madinah. Tiba-tiba pada tahun yang ke-9 Nabi umum depan orang ramai semua. Nabi kata tahun depan, maksudnya tahun yang ke-10 hijrah, Nabi kata aku nak ke Mekah untuk buat haji. Dan Nabi SAW sebut kata tahun depan, tahun yang ke-10 hijrah, aku nak pergi ke Mekah nak buat haji. Bila sebut aja macam tu, berduyun-duyun pakat mai bagi tahu dekat Nabi, depa nak ikut. Pasal apa? Itulah ibadat haji yang pertama sekali disyariatkan dan nak ditunjuk oleh Nabi SAW macam mana cara yang kata haji tu, nak buat macam mana cara dia. Dan bila mai tahun yang ke-10, Nabi pun bawa rombongan yang begitu besar pergi ke Mekah untuk nak buat haji. Benda tu dicatatkan, direkodkan sehingga menjadi satu hadis yang panjang lebar menceritakan tentang haji yang dibuat oleh Nabi SAW. Keluar daripada Madinah, masuk Zulhulaifah. Masuk Zulhulaifah. Zulhulaifah ni di mana? Bir Ali. Kita hari ni panggil Bir Ali. Dulu tempat tu dia panggil Zulhulaifah. Bila sampai di situ, Nabi berhenti apa semua. Nabi semayang sunat 2 rakaat. Walaupun perbahasan semayang sunat tu panjang. Kalau tuan-tuan buka buku hadis-hadis yang menceritakan tentang semayang sunat 2 rakaat di miqat ini, cerita dia panjang. Sebahagian ulama kata Nabi semayang sunat itu sunat ihram. Sebahagian ulama kata tak disebut pun tentang sunat ihram. Sunat itu ialah sunat tahiyatul masjid. Ada sebahagian pula kata semayang sunat itu ialah sunat qabliyah asar. Macam-macam cerita. Yang pentingnya kita semayang 2 rakaat di miqat itu. Jangan berhenti tuan tu duduk bertengkar tak semayang. Berhenti yang tu dia semayang apa? Anak semayang apa? Ini udah abang kata mayang sunat ihram. Sunat ihram mai kok mana? Mana ada sunat ihram? Tak ada. Hang bagi mai hadis kau pumpang-pumpang baik nak jalan lah. Tak ada mayang, semua pakai naik atas baik. Apa pun tak semayang. Sedangkan Nabi semayang 2 rakaat. 2 rakaat itu apa?
pulang dekat Allah. Allah lebih mengetahui. Kita semayanglah apapun. Yang pentingnya 2 rakaat di situ. Nak buat sunat tahiyat masjid ke, kalau waktu tu waktu apa, nak semayang qabliyah dia ke, ataupun kita nak niat sunat ihram ke, satu keluasan ada di dalam agama. Siapa tak boleh kata siapa buat salah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lepas-lepas daripada Nabi semayang 2 rakaat, Nabi naik duduk atas unta dia yang bernama Al-Qaswa. Alif Lam Qaf Sad Alif Hamzah. Al-Qaswa nama unta Nabi. Nabi naik aja, Nabi start bertalbiyah. Kita hari ni kalau naik bas tuan-tuan, daripada Bir Ali naik bas nak boleh masuk ke Mekah berapa jam? 5 jam. Dekat 5 jam. Mula-mula ni lepas daripada semayang 2 rakaat, naik-naik kita niat ihram tu, talbiyah ni cengih tuan-tuan. Bateri full charge 100. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sekali dia main round kedua, dia pelik arak lebih lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka. Dengung tu kan arak dah tu, kan? Oh, bunyi atas bas ni pun pakai duk turut semua cantik. Setengah jam kemudian tinggal tekong je seorang duk bunyi, belakang duk bunyi ujung. Lepas tu dengan tekong setengah. Dia nak bangkit balik bila sekali lagi? Bila nak masuk border Mekah, dandan, betul mikrofon tunjuk kat driver on balik. Labbaik Allah pekuk tengok, semangat mai balik. Baik. Cerita dia talbiyah ni daripada tadi Bir Ali tadi sampai bila kita boleh talbiyah? Nak tahu sampai bila tu tak boleh tanya orang. Dia kena tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah hadis cerita apa? Nabi dulu naik unta daripada Zulhulaifah nak sampai ke Mekah ni bukan cerita 5 jam, bukan cerita 6 jam, cerita tak tahu berapa lama masa. Bergantung berhenti berapa kali, rehat berapa lama, berapa banyak tempat berhenti dan sebagainya, berapa panjang masa. Dalam hadis menceritakan tentang benda ni. Nabi bertalbiyah dan ada waktu Nabi sengap, sahabat bertalbiyah, Nabi tidak larang. Bila kata Nabi tak larang, maknanya talbiyah is still on, duk jalan lagi. Sekali lagi Nabi talbiyah pula, sekali lagi Nabi sengap, sahabat duk continue talbiyah, Nabi tidak larang. Makna benda tu dibenarkan. Sehinggalah apabila masuk di sisi Kaabah nak mula tawaf, barulah Nabi suruh semua orang berhenti talbiyah. Maknanya ulama ambil faham, kata talbiyah start daripada niat ihram sehinggalah kita nak mula tawaf. Nampak tuan-tuan? Itu cara mengistimbat ataupun memetik hukum daripada nas yang ada. Hadis cerita in detail tentang benda tu. Bila sampai di Baitullah, Nabi masuk, Nabi berdoa. Lepas itu Nabi berjalan. Sahabat tanya pula kepada sahabat yang cerita, kata Nabi doa. Nabi doa tu adakah Nabi angkat tangan? Sahabat yang cerita kata, ya, Nabi angkat dua-dua tangan dia. Ambil satu catatan. Nabi masuk ke dataran tawaf itu, Nabi terus ke Hajar Aswad, Nabi kucuk. Lepas itu Nabi start tawaf. Tawaf Nabi itu start dengan first 3 round, Nabi ramal, Nabi lari anak. Ini semua hadis. Ini bukan reka cipta daripada fuqaha, daripada ahli-ahli fiqh, tetapi ini diambil daripada nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi the first 3 round, tiga round yang pertama tu Nabi ramal, berlari anak. Dalam keadaan Nabi ittiba, buka sebelah bau. Bila main round yang keempat, Nabi tutup semua dan Nabi completekan 7 pusingan. Ini semua dicatatkan, direkodkan di dalam hadis dengan sempurna. Bila habis 7 pusingan, Nabi menuju ke arah makam Ibrahim. Sambil Nabi SAW baca, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Tajuk yang akan kita baca di Masjid Fahim nanti. Lepas pada Nabi baca yang tu, Nabi salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Rakaat pertama Fatihah dengan Qul ya, rakaat kedua Fatihah dengan Qul huwallah. Dia rekodkan benda tu. Benda tu bukan hasil daripada muzakarah orang alim dan sebagainya bagi tahu dah, tapi benda ni daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi pi semula ke Hajar Aswad, Nabi kucup lagi sekali. Ataupun ulama ambil kesimpulan kata pi ke Multazam, di antara bucu Hajar Aswad dengan pintu Kaabah tu. Pi di situ dan berdoa. Ada hadis lain riwayat macam tu. Lepas tu Nabi menuju ke Safa.
Bila Nabi sampai di Bukit Safa, mendekati Bukit Safa, Nabi baca pula ayat Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Nabi berdiri di atas Bukit Safa, tengok ke akak, itu semua diceritakan secara detail. Lepas itu Nabi start berjalan daripada Safa nak pergi ke Marwah, sampai di satu kawasan lembah, Nabi lari. Hari ini dia dah buh dalam lampu hijau. Pergi 2 tahun dulu buh di tiang, pergi tahun baru ni buh di atas pula. Dia buat macam pagola, orang duk tanam pokok obat tu, dia buat lagu tu pula dah lah ni. Lampu hijau di sini sampai di sana, nampak tu lari sikit. Siapa suruh lari itu? Hadis Nabi menceritakan Nabi SAW lari di situ. Maka ibadat haji ini adalah ibadah ubudiyah. Satu ibadat yang kita disuruh abdi diri kepada Allah. Macam mana Allah suruh Nabi buat, macam mana Nabi buat, macam tu kita buat. Tidak ada question. Tidak ada persoalan, tidak boleh argue, tidak boleh tanya. Kalau saya saja tak mau lari tentu tak apakah? Tak apa. Tak pasal apa orang tu saya duk tanya. Pasal apa? Pasal hadis sudah cerita, kata sampai di satu kawasan Nabi lari, maka kita lari. Kerana itu ibadah ubudiyah, satu ibadat yang menuntut kita mengabdi diri kepada Allah. Kemudian bila mai hari 8, Nabi SAW bertolak pergi ke Mina. Sampai di Mina, dia panggil hari 8 hari Tarwiyah. Tarwiyah maksudnya hari bagi unta minum air. Sebelum nak start ibadat haji ni, bagi unta minum dulu. Hari 8 itu. Maka dipanggil hari itu hari Tarwiyah. Arwah dalam bahasa Arab ni maksudnya minum dan puas. Dipanggil hari 8 itu hari Tarwiyah. Lepas itu Nabi bertolak ke Arafah. Di Arafah apa Nabi buat? Diceritakan detail di dalam hadis. Yang Nabi ambil betul-betul satu tempoh masa yang Nabi berdoa sampai menangis ni bila? Pada 9 Zulhijjah nak masuk Maghrib. Bila waktu nak masuk Maghrib tu, hadis cerita kata Nabi angkat tangan berdoa sampai sahabat nampak putih ketiak Nabi SAW. Dan Nabi doa menangis-nangis. Benda-benda macam ini kita kena ambil. Ibadat yang berbentuk rukun dan sebagainya, semua kita dah faham. Ni hak sendi-sendi dia ni kita nak kena ambil supaya dia boleh melahirkan satu ibadah yang kita balik kita rasa puas bila buat dia. Nabi bertolak daripada Arafah mai ke Muzdalifah. Bila masuk waktu Maghrib, Nabi tak sembahyang Maghrib di Arafah. Sebaliknya Nabi mai ke Muzdalifah. Di Muzdalifah Nabi sembahyang Maghrib dengan Aisyah. Nabi tidur di Muzdalifah sampai subuh pagi esok. Nabi bangkit sembahyang subuh. Lepas subuh Nabi bertolak pula. Daripada Muzdalifah Nabi bertolak nak menuju ke Mina. Yang kita nak cerita ni tang tu. Tang mana? Daripada Mina, daripada Muzdalifah nak masuk ke Mina itu, Nabi melintasi satu kawasan dipanggil Wadi Muhassir. Yang sepanjang perjalanan ibadat Nabi naik unta ni, Nabi naik dengan tenang, dengan pelan. Dan kalau ada sahabat gopoh, Nabi tegur. Nabi kata tak mau gopoh, buat kerja steady, pelan-pelan. Tak mau duk nak gopoh, tak mau. Tapi bila sampai di Wadi Muhassir, Nabi pacu unta dia bagi laju sambil Nabi tutup kepala dia. Pasal apa? Pasal di situlah kejadian Abrahah. Dilempar batu oleh burung ababil, tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah perintahkan supaya burung ababil bawa batu lepas atas kepala tentera Abrahah, maka jadilah depa seperti daun yang dimamuh ulat. Di situ kejadiannya. Jadi bila sampai di situ, Nabi pacu bagi laju nak melepasi kawasan Wadi Muhassir itu. Berkenaan juga dengan cerita tempat yang dipanggil Al-Hijr, tempat yang dipanggil Madain Saleh hari ini, tempat yang menjadi tempat azab kaum Samud. Nabi SAW kata tak ada pasal tok sapi. Tapi kalau nak pi ada pasal nak pi ambil i'tibar, nak pi ambil pengajaran, nak pi tengok apa keadaan di tempat tu, apa jadi di tempat tu dan sebagainya. Pi, Nabi kata kalau boleh menangis. Nabi kata bila sampai di situ, ataupun setidak-tidaknya kita ingat dalam diri kita, di sini tempat Allah turunkan azab kepada satu kaum, satu umat yang derhaka Allah dan derhaka nabinya pada masa itu. Rentetan daripada tu,
orang bawa perbincangan kepada laut mati. Sama juga, laut mati ini dipercayai sebab dia tak confirm. Semua benda ni tidak disebut secara tumpuk jelas. Dipercayai di situ kawasan kaum Nabi Lut diterbalikkan berdasarkan ayat Quran, nas hadis yang ada, ulama sit down bincang, akhirnya mereka buat mapping balik, buat pemetaan semula, mereka identify, mereka kenal pasti di sinilah tempat dia, iaitu laut mati. Dia menjadi tempat dibinasakan kaum Nabi Lut. Kalau boleh, ulama kata tempat ni kalau nak pi, biarlah pi kerana nak mengambil yang tibar. Pi di situ kita kaitkan balik dengan benda kita duk mengaji. Kita duk dengar ni Quran cerita pasal depa ni, hadis Nabi yang cerita tentang bala yang ditimpakan kepada depa, azab yang Allah datangkan kepada depa. Ingat balik tentang kajian arkeologis yang pergi buat kajian tentang tempat tu dan sebagainya. Dia merupakan tempat yang paling rendah di atas muka bumi. Pasal apa? Pasal arkeologis percaya, kata di situ berlaku satu apa tak tahu, gempa ke apa tak tahu, yang menyebabkan bumi di tempat tu dia terpelonok, dia terpendam masuk ke dalam. Arkeologis percaya, kata ada satu hempasan kuat berlaku di situ sehinggakan dia membentuk satu kawasan yang paling rendah di atas muka bumi. Daripada laut mati dia bawa pergi sampai ke Jericho di sebelah Israel sana. Bila kita mengaji benda ni, kita belajar ayat Quran, kita baca hadis Nabi, kita tengok kajian yang dibuat, kajian semasa yang dibuat, matching semua sekali. Bila kita sampai di sana, itu iktibar yang kita nak ambil. Itu iktibar yang kita nak ambil. Kalau pi semata-mata nak pi, Nabi kata tak sah pi. Tapi kalau pi dengan nak bawa balik satu iktibar, satu pengajaran dalam hidup kita, itu dibenarkan. Cuma perbincangan lanjut, kalau tuan-tuan buka lagi, dia ada banyak perbincangan tentang laut mati ni. Sebahagian ulama kata apa? Produk laut mati ni makruh digunakan. Pula dah dia kata lagu tu pula, kita beli tak kira dengan sabun dia, dengan shampoo dia, dengan apa itu ni. Rupanya dia kata apa? Makruh digunakan kerana dia terhasil daripada satu kawasan yang merupakan tempat umat dulu dibinasakan. Itu pendapat sebahagian ulama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apapun kesimpulan dia, apa dia tuan-tuan? Takutlah dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala dan pelihara diri, jangan buat benda yang boleh mengundang bala Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mukaddimah itu membawa manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2, muka surat 308. Muka surat 308, kita masih lagi berada di dalam tafsir suratul Nahli. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walau yu'akhizullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alayha min dabbatin walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Dan jika ambil azab akan Allah, akan manusia dengan kerana zalim mereka itu, nescaya tak tinggal di atas muka bumi ini apa menatang sekalipun. Itu dia. Tuhan kata kalau ikut ke jahatnya manusia akhir zaman ni, dan kerana jahat mereka, Allah ambil tindakan dengan turunkan azab kepada mereka. Muka bumi ni tak ada makhluk hidup dah, Tuhan kata. Maksudnya apa? Tuhan tahu dah, lagi mendekati kiamat, manusia lagi jahat. Manusia lagi jahat. Hari ini tadi saya nak cerita, sahabat duk cerita tadi, ada kawasan, dalam kawasan kita duduk ni, sampai nak tidur malam tak boleh nak lena. Pasal apa? Kejadian mencuri menjadi-jadi. Kejadian mencuri ini dah sampai ke tahap menyamun. Bukan mencuri lagi dah. Curi ini tanpa pengetahuan kita. Tuan punya harta. Ni dah samun. Depan kita dia main samun. Masuklah rumah, pencuri atau penyamun ni lebih seronok kalau sekiranya dalam rumah tu ada anak kecil. Sahabat saya abang tadi, dia sembang dengan satu orang banduan bekas keluar penjara ni.
Sema-sema dia pun cerita balik. Keringnya hati orang jahat hari ini ni. Keringnya hatinya. Dia masuklah rumah orang tengah malam. Kalau ada anak kecil, dia syok. Pasal apa? Dia pegang anak kecil itu, dia tak jari atas ni, dia angkat pisau nak potong. Kalau dia tanya, Pak ada duit tak? Pak kata tak ada, dia potong sepuntung. So dia tahu manusia ni dengan anak ni habis. Kalau jari dia kena potong tak apa lagi, jangan potong jari anak dia. Dia letak jari budak kecil ni, budak umur 2-3 tahun ke 3-4 tahun ke, budak reti apa budak ni, dia tak, dia angkat pisau. Dia tahu mana, dia kata tak ada duit, dia potong sepuntung. Walaupun kemudiannya dia kena tangkap, dia masuk penjara, dan alhamdulillah dia dah bertaubat. Tapi dia cerita dulu punya cerita. Dia dengan kawan-kawan dia biasa buat sampai macam tu. Keringnya hati. Kita hari ni bila cerita tentang nak implement hukum hudud, kita duk kata kita buat zalim kepada orang jahat, tapi kita tak nampak orang jahat buat zalim kepada orang baik. Kita tak nampak. Tuan-tuan, persoalan hudud ni tuan-tuan bukanlah satu persoalan yang kita nak bercakap dalam bentuk emosional dan sentimen. Dia mesti dilaksanakan dengan cara yang terbaik. Kita tak mau kita gopoh, kita nak, kita buat benda ni dalam keadaan tidak cukup ready. Akhirnya pelaksanaan itu backfire, merosakkan nama Islam. Kita tak mau. Tuan-tuan tengok beberapa negara yang cuba implement hudud dan failure, gagal. Mana? Sudan try implement hudud, gagal. Yang akhirnya orang jadi marah balik kat Islam. Bukan undang-undang itu yang salah, tetapi pelaksanaan yang terburu-buru itu yang membawa kepada kegagalan dia. Sudan gagal. Mana 2-3 negara lagi ada yang cuba implement dan gagal. Yang berjaya ni hanya Saudi aja. Saudi jalan undang-undang hudud di negeri dia. Hukum potong tangan berjalan dalam negeri dia. Walaupun bukan hari-hari, bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali, jarang-jarang sekali jadi. So, falsafah kepada undang-undang Islam ini ialah nak menegakkan keadilan dan bukan nak menghukum. Bukan kita gelut nak tangkap orang, nak potong tangan, bukan itu. Tujuan dia apa dia? Nak menegakkan keadilan. Orang yang dizalimi, orang yang teraniaya dibela, dan orang yang buat salah dihukum. Tetapi dalam nak menghukum orang salah ni, Nabi SAW kata apa? Idra'ul hududa bisyubhat. Nabi kata gugur hudud kalau sekiranya ada keraguan di dalam sabitan hukum itu. Gugur hukum. Bila gugur maksudnya bukan lepas, boleh dipindahkan daripada hudud kepada hukum ta'zir. Misalnya ada bukti, tetapi bukti tidak cukup untuk nak mensabitkan dia dan menjatuhkan hukum hudud kepada dia. Dipindahkan kepada ta'zir, penjara dia 3 bulan misalnya. Dia tak lepas juga. Tetapi pelaksanaan hukum itu kerana niat ikhlas nak mengangkat perintah Allah Subhanahu wa taala, itu yang menyebabkan Allah turunkan protection kepada masyarakat yang ada. Tetapi tidak boleh dilaksanakan dengan gopoh, tak boleh. Malah pihak kerajaan kena ambil langkah dalam ni, kena keluar duit dah, kena panggil dah segala sarjana Islam yang pandai-pandai di seluruh dunia, mai ke Malaysia, sit down, duduk, bincang, buat draft, tengok di mana ada clash dengan undang-undang sivil dan sebagainya, jalankan. Dan mungkin peringkat awal jalankan secara berperingkat. Ambil yang kurang kontroversi dulu. Contohnya apa? Kesalahan minum arak, sebat. Kesalahan menuduh orang zina tanpa bukti, tanpa saksi, sebat. Yang tu boleh buat dulu. Hak bak potong tangan, hak apa ni, bagi betul-betul mantap dulu. Bagi jalan hak 3-4 hak ringan-ringan ni dulu. Hak kesalahan yang melibatkan apa minum arak nak kena sebat 80 rotan, yang ni buat dulu. Mudah-mudahan dengan jalan hak tu dulu, masyarakat bukan Islam terutamanya, masyarakat bukan Islam bila tengok-tengok, oi dia kata bagus. Bila buat undang-undang macam ni, sudah tidak ada lagi orang yang mabuk bawa kereta api langgar orang yang tak bersalah. Bila laksana ni, mereka dapat rasa tu kebaikan undang-undang itu, mereka dapat rasa kemanisan undang-undang itu, mereka boleh sokong. Baru kita bercakap tentang apa? Tentang orang curi nak potong tangan. Baru kita bercakap tentang apa? Tentang samun potong tangan dan kaki secara berselang.
Baru kita bercakap tentang apa? Tentang orang yang berzina sedangkan dia dah kahwin, dia rejam dengan batu, baru pi ke peringkat tu. Biar sikit bagi mereka nampak kebaikan undang-undang tu dulu, baru kita boleh. Jangan gopoh dalam apa hal pun, jangan gopoh, kerana gopoh itu boleh membawa kepada backfire, boleh tikam kita balik, senjata kita makan tuan. Jangan macam tu. Pasal apa? Pasal telah terbukti dalam dunia beberapa negara cuba implement secara gopoh, ternyata mereka gagal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tetapi keikhlasan semua pihak, terutamanya kerajaan, ikhlas nak buat benda ni, akan membawa kepada bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala mai ke kita. Percayalah tuan-tuan, benda ni dia akan mai kat kita, sama ada sedang ataupun tak sedang. Pelan-pelan kita nanti rasa baiknya hukum Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat kita baca ni dia beritahu apa? Walau yu'akhizullahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Dan jika Allah Subhanahu wa ta'ala nak ambil azab ke atas manusia yang zalim, nescaya tak ada siapa tinggal di atas dunia ni. Pasal apa? Manusia jahat semua. Hari akhir zaman ni manusia jahat ni everywhere. Tuan-tuan, satu YouTube mereka hantar mereka saya, ada pula satu bentuk teaching dalam masyarakat hari ni. Tengok dalam YouTube tu, satu ustaz duk terang tentang masalah iblis derhaka Allah. Dia kata apabila diperintahkan kepada iblis ni, usjudu li Adam, sujud kepada Adam, fasajadu, maka semua pakat sujud illa iblis, melainkan iblis dia bantah, dia tak mau sujud. Ustaz ni pula pi elaborate, pi hurai ayat tu. Dia kata apa? Dia kata, tuan-tuan kita jangan silap. Dia kata iblis tidak mau sujud kepada Adam bukan kerana dia bantah perintah Allah. Dia pikir tu, ada aku tepi ni hanguk. Iblis ni dia kata bukan dia bantah perintah Allah, tapi iblis, tuan-tuan kena ingat, dia kata iblis ni adalah Azazil. Iblis ni dia sebenarnya dia guru kepada malaikat ni. Dia kata takkan dia bodoh sampai macam tu. Dia kata iblis ni dia Azazil, dia guru kepada malaikat. Dia tak mau sujud pada Adam pasal iblis tahu kata dia makhluk dan Adam pun makhluk, mana boleh sujud dekat makhluk. Dia kata Masya Allah tuan-tuan, dia bawa, dia divert orang ni pikut tu. Saya bila tengok benda-benda macam ni, saya main risau, saya main satu punya, dia main cuak. Masyarakat kita hari ni alhamdulillah mau agama, tapi hak kita pergi ikut tu betul ke tak betul, yang tu masalah. Semua orang mau agama hari ni. Tuan-tuan tanya orang hak duduk dalam bidang korporat pun mau agama. Tuan-tuan tanya orang-orang intelektual yang jadi profesor pensyarah universiti pun mau agama. Tuan-tuan pergi tanya orang-orang yang cerdik pandai, doctors, engineers, arkitek, semua mau agama. Tuan-tuan pergi tanya orang kampung, semua mau agama. Tapi hak mereka ikut tu betul tak betul? Yang Nabi kata ni akan pecah di akhir zaman ni 73 puak. Satu aja yang akan masuk syurga. Siapa nak isi tu kotak 72 sesat tu? Siapa? Semua dia mai dalam bentuk appearance, dari segi luaran tengok agama. Memang dia mai tu pattern dia Islam. Tapi bila kita pergi tengok dia divert. Tengok dia divert, dia terkeluar daripada landasan yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana tu tuan-tuan, Islam dia bind kita, dia ikat kita dengan apa? Dengan Quran dan hadis Nabi. Pasal apa? Pasal tak pegang kepada dua ni, memang jalan nak divert dua ada banyak. Kok mana pun last kita kena balik pergi situ. Nak cerita apa pun aku nak dengar apa dia. Ada Quran kata ke? Ada hadis kata ke? Tak mau main doa abang orang ni kata, tak mau main doa abang dia ni kata, tak mau yang ni semua. Pasal apa? Pasal kita tak mau divert, kita tak mau tergelincir daripada jalan kebenaran. Dan jalan kebenaran ni Nabi kata apa? Taraktu fikum amrain, aku tinggal dekat hampa dua aja. Nabi kata apa dia?
kitab Allah wa sunnatan Nabi, Quran dan hadis Nabi. Kalau hangpa pegang dua benda ni, lan tadillu abada, sampai bila pun hangpa tak akan sesat. Nabi tidak sebut lain daripada tu. Nabi kata dua ni. Kalau yang main ni, dia kata dia ulama. Kalau dia main ni, rupa dia ulama. Tak apa, kita ikut, kita dengar. Tapi bila dia bercakap pelik, kita nak tanya, mana nas dia? Mana dia Quran? Mana dia hadis? Hadis ni hadis apa? Kita nak kena tengok. Pasal apa? Pasal kita tak mau sesat. Duk main habang macam ni. Tuan-tuan, dia kata, yang kata aba wastak, yang kata iblis ni aba, bantah, engkar, wastakbara, dan dia takabur ni. Tuan-tuan, iblis ni dia bukan, dia pikut tu, dia kata iblis ni dia bukan bantah Allah, tapi dia ni dari segi akidah dia, dari segi tauhid dia kuat. Dia tahu kata makhluk tidak boleh sembah makhluk, makhluk mesti sembah Allah. Bila Allah suruh usjudu li Adam, iblis tak mau sujud. Pasal iblis kata Adam itu makhluk. Dia kata kita tidak boleh salahkan iblis dalam hal ni. Masya Allah, tuan-tuan. Kita dengar, kita kata, tapi ada orang dengar, dia kata aku ni baru kupuas hati punya orang. Ada. Tuan-tuan, jangan lupa, kata akan ada orang macam tu, akan ada. Ush, dia kata hari ni aku pasal lain daripada lain. Dia kata, aku macam ni, aku duk cari. Dia duk cari hasil tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, takut tuan-tuan, takut, cukup punya takut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baru satu ayat tak habis lagi. Ini nak main pukul 9 dah. Dia kata apa? Tuhan kalau sekiranya dia nak ambil tindakan ke atas orang yang buat zalim, dia kata tak ada siapa yang akan tinggal hidup atas muka bumi ini. Kerana mereka itu mustahak dibinasakan sekalian. Quran kata apa? Pasal hak ada ni semua buat dosa, memang patut kena azab. Kalaulah Tuhan strict macam tu, salah aja kena azab, salah aja kena azab, atas muka bumi ni tak ada manusia. Dia kata, dan tetapi Allah takhir akan mereka itu kepada ajal yang ditetapkan. Ni yang kata Tuhan ni Ar-Rahman Ar-Rahim, pemurah penyayang. Hang buat salah, dia bagi lagi peluang hidup di atas dunia ni. Apa tujuan Tuhan bagi peluang tu? Apa tujuan dia? Kut-kut bertaubat daripada salah. Tengok ish dia ni awak lah, dia derhaka sungguh dengan Tuhan, tak mati-mati. Tuhan kesian ke dia? Tuhan kesian ke dia? Walaupun tinggal masa dekat dia 5 minit lagi nak mati, pada waktu tu dia menyesal sungguh. Hati dia macam diperah-perah. Dia menangis 5 minit lagi nak mati. Dia menangis, menyesal atas dosa dia. Dia kata, tubtu ilallah, aku bertaubat kepada Allah. Allah terima taubat dia. Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim, pemurah penyayang kepada hamba dia. Dia bagi sampai very last moment, very last minute. Kalau hang mau bertaubat, aku bagi lagi. Sehinggalah nyawa sampai di ghargharah. Idza yugharghir, hadis kata, apabila nyawa dah duduk di ghargharah, masa tu hang taubat pun sudah tidak diterima lagi. Tapi nak boleh sampai ke situ tu, peluang masih terbuka. Begitu luas Tuhan duk tunggu taubat daripada hamba dia. Dia kata apa? Dihisap mereka itu dengan azab sekali. Kalau sekiranya dia mati dalam keadaan tidak bertaubat, hari akhirat esok, atas dunia dia kena azab, hari akhirat lagi nak kena hisap. Dua benda dia nanti kena. Macam umat Nabi-Nabi dulu, mereka derhaka Allah, mereka mati kena azab Allah. Satu azab kena. Akhirat esok dihisap amalan, lagi satu azab dia nanti kena. Ataupun Allah boleh untuk memberi ampun kepada dia jika dia bertaubat. Tuan, hari-hari Nabi berapa kali? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim berapa kali? Satu riwayat kata 70, satu riwayat kata 100 kali. Astaghfirullahalazim. Maksudnya apa? Aku minta ampun kepadamu ya Allah, Tuhan yang Maha Besar. Selalu duk sebut macam tu, di samping kita tinggal kesilapan kita. Firman Allah, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila datang ajal, yakni masa mati mereka itu, nescaya tiada takhir mereka itu satu saat sekalipun. Yani ayat yang paling digeruni oleh semua orang. Ni yang kata idza jaa ajaluhum, bila mai tempoh mati. Bila? Tak tahu tuan-tuan. Tempoh mati itu bila? Tak tahu.
Dia elok nak naik kapal terbang, tak tahu. Boleh duduk babai ambil gambar sebelum masuk di Pacha Hall, ambil gambar, buat peace, buat very good, buat apa-apa. Kapal terbang tak tahu pergi jadi apa. Mati. Tak sangka. Kata tadi duduk bersembang elok, tak tunjuk satu signal, tak tunjuk satu tanda. Kata nak. Tak tahu tuan-tuan. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang mengetahui. Duduk elok. Lepas sembahyang Isya, pi pula kedai. Tom Yam pula kena satu mangkuk. Sembang derai, tepuk meja, gelak aku. Ulah balik ni, ustaz cakap di masjid ni, ulah balik tuan-tuan. Pagi esok, tak ada nak subuh, pukul 4.30, satu SMS masuk, buka Al-Fatihah tulis tu pergi lah, kita kata Al-Fatihah ni cukup takut kita tengok. Al-Fatihah kata pergi, sampai dia pula baca-baca, Allah kata semalam Tom Yam baru dia belanja aku semalam. Tuan-tuan, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila datang ajal, yakni tempoh masa mati seseorang, nescaya tidak takhir, tidak akan lewat walaupun 1 second. Dia kata. Dan tiada dahulu mereka itu atasnya. Nak mati awal pun tak boleh, nak tangguh pun tak boleh. Time tu dia on the dot. On the dot dia akan mati. Berapa ramai orang nak mati tuan-tuan? Telan apa nama racun tengkorak ni. Bukan secancar, sebotol dia telan. Kelupok ni dia kata mati dah. Pergi hospital, dia masuk ayam, bubuh wire, bagi keluar apa-apa semua. Elok balik, dia elok. Saya ingat dalam 30-40 tahun dulu di Tasik Gelugong. Saya cerita dah kuasanya ni. 30-40 tahun dulu Tasik Gelugong. Melawak. Dia buat bendang. Hari ni hang perkenal aku, esok aku perkenal kawan-kawan. Satu hari kawan bawa racun hitam tu nak pergi racun rumput, buh belakang pelantang basikal. Kan dulu basikal tayar besar, pelantang besar tu, buh dalam bakui tu racun rumput. Kawan seorang ni main lambat, main tengok cantik, dia buat kopi orang ni, buh dalam bekas, macam bekas dia duduk buah ayam saya tu. Dia kata petik jari, cantik kopi orang dia, aku mau sidai dulu kau balai. Tak dia apa tuan, walhal racun. Tak dia apa. Ambil tajak nak turun pergi kat kawan tu. Dia kata ni, minta alai kopi yang aku balai dah. Melawak tuan-tuan. Minta alai kopi yang aku dah balai dah. Dia ni kata kopi mana? Kopi dia duduk dari batas ni dekat ni. Kopi mana? Kopi yang lah atas pelantang aku balai. Pucat kau ni. Tasik Gelugong kan? Tasik Gelugong. Pucat. Ambil atas pelantang basikal. Tukang kopi tu tok racun rumput. Dandan. Dia main pegang. Kita ada ingat kok babak ni hanya ada dalam drama. Rupanya dalam real life ada jadi. Pasal apa? Psikologi dia lebih kuat lagi daripada benda tu. Psikologi dia kata ayam kopi. Dia minum. Tak ada apa. Tapi bila kawan ni kata, atas pelantang basikal tok racun rumput. Dandan pegang. Dandan muntah. Tuan-tuan, 3 bulan duduk ada di GH Penang. Tambat kaki tangan ni. Pasal duduk kelupuk. Dia pun masuk ayam kau ni, sambung keluar. Cuci badan dia. Semua orang kata dia habis umur dah. 3 bulan tuan-tuan. Okey balik. Lah tak ada lah dia tu. Kalau ada dia tahu saya ada buat cerita pasal saya. Tak ada. Dan apabila dia okey balik tuan-tuan, badan dia, sistem imunisasi badan dia imun dengan sebarang racun yang kurang daripada racun rumput tu. Masa tu pekan Tasik Gelugong, Cina ada dalam pekan Tasik Gelugong tu segala aho kedai basikal, segala apa nama bunai dulu, siapa orang duduk Tasik Gelugong tahulah semua ni Cina ni. Bunai, kedai 3 pintu, ada jual bongkai apa semua tu, dia tu pun satu toki racun besar juga. Buat semua kan. Bila ada ulang kobra, ulang senduk masuk rumah, panggil dia. Dia main suar tangan, ulang patuk, dia duduk gelak kata patut. Dia racun ulang senduk tu tak boleh buat apa kat dia. Pasal apa? Dia dah bina satu imunisasi yang cukup kuat dalam badan dia. Itu orang sains pun kata lagu tu. So, dia dah imun dah. Takkan ulang senduk ni dia tampak pipi gitu Cina Tasik Gelugong tu, kalau ulang masuk rumah pergi panggil dia. Dia kata ini dia ni, nak buat nama ke dia ni? Dia kata ini Husin, dia punya nama.
Pasal ini Husin dia serupa Tuhan no, dia kata. Pasal ulang senduk patut tak mati. Nampak kan? Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Kuasa. Dia boleh bagi sampai macam tu atas dunia ni. Pasal apa? Pasal manusia ni Allah yang buat, Allah tahu apa kelemahan, apa kekuatan, Tuhan buat, pasang bagi siap dekat manusia semua. Firman Allah, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak sampai ajal dia minum sebutir racun, dia tak mati. Di tengah jambatan Pulau Pinang, dive turun ni, nak bunuh diri, kecewa, girlfriend pergi menikah dengan orang lain ke apa ke, dia main satu punya 3 suku, dia pergi tengah jambatan Pulau Pinang, pergi berdiri depa tangan lagu tu, orang haduk lalu duk tengok dia, sini suai accident, yang dia lagu tu dia kaya apa ke lebih kurang, dia dive turun, turun berdabam jatuh dalam air. Satu bot marine polis pula main selamat dia, bawa pergi ke darat, tak mati Syekh ni. Pasal apa? Depa duk heran, tak mati ke? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal tak sampai. Ajal tak sampai. Tengok ke kereta tu pokonyok sampai jadi besar bola seralat, dia tak mati. Dia tak mati. Pasal apa? Ajal belum sampai. Ni ajal sampai ni pula, duk naik basikal, langgar pokok cenerai, mati. Ajal sudah sampai. Jadi cerita tentang ajal ni satu benda yang otak kita tak boleh nak bagi satu explanation yang puas hati. Tak boleh. Pasal apa? Pasal ini kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, dia kata wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Dan musyrikin mereka itu menjadikan bagi Allah itu barang yang mereka benci bagi diri mereka itu, yakni daripada anak perempuan. Kita dah baca bulan lepas, kafir musyrikin depa tak suka anak perempuan, depa mau anak jantan. Bila bini beranak-beranak, tu bidan abang kata perempuan, muka nanti jadi apa? Kita baca bulan lepas, merah padam muka. Tak boleh terima anak perempuan ni. Tiba-tiba dia penisbahkan anak perempuan ni sebagai malaikat. Malaikat, dan malaikat itu anak Allah. Dia kata benda mereka tak suka, mereka bagi kat Tuhan. Ini perangai orang kafir musyrikin. Dia kata dan syirik mereka itu pada kebesaran ketuhanan. Nah, mereka syirik dengan Allah. Sedangkan mereka tak suka mereka disyirik. Syirik ni maksud apa tuan-tuan? Syirik maksudnya associate. Maksud syirik ni ialah sekutu, ataupun dalam bahasa kita mudah faham apa dia? Share, kongsi. Itu syirik. Syirik ni apa dia? Kita dah sebut syarikat. Syarikat tu daripada syirik lah. Root word dia syirik lah. Jadi syarikat maksudnya berkongsi, share. Manusia sendiri tak mau syirik. Bini dia lah. Mana boleh orang lain main duk tumpang bercinta dengan bini dia? Dia tak boleh. Kalau dia tahu, dia boleh hilang telinga. Dia marah orang nak share bini dia dengan dia. Tiba-tiba dia syirikkan Allah. Oh, hang tak mau orang kongsi. Hang nak kongsi Allah dengan benda lain. Mai kok mana? Ini dia kata. Jadi orang kafir musyrikin ni, depa tak suka kongsi, tetapi depa kongsi Tuhan. Depa letak Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tasifu alsinatuhumul kadzib. Dan mensifat oleh lidah mereka itu akan dusta perkataan, iaitu daripada dakwa annalahumul husna, bahawa bagi mereka itu kebaikan pada Allah, iaitu akan dapat syurga. Mereka klaim kata hak tak betul, mereka tu betul, dan mereka akan dapat syurga. Mereka tak betul, tapi mereka kata mereka betul, dan mereka kata syurga tu hak mereka, bukan orang yang betul ni. Macam orang kata apa? Orang gila. Orang gila, dia kata kita ni gila. Kita kata dia gila, dan memang pun dia gila, tapi dia kata kita gila. Tak takut kan yang tu tuan-tuan? Kan? Orang gila dia kata dia betul. Kan? Dia buat apa pun dia kata dia betul. Pada terang memang tak betul, orang gila. Tapi bagi dia duduk sama geng gila dia kata kita gila. Kita lalu, dia kata orang gila lalu. Mana dia gila? Nampak kan? Ni dia kata orang kafir ni dia tak betul, dia kata dia betul. Dia kata dia betul, sedangkan dia tak betul, maka dia kata syurga tu tempat dia esok. Kacau tuan-tuan. Ini yang Allah nak cerita. Firman Allah, la jarama anna lahumun nar wa annahum mufratun. Sebenar maksudnya la jarama dalam bahasa Arab maksudnya no doubt. No doubt, tidak diragukan lagi. La jarama.
Tidak diragukan lagi bahawa bagi mereka itu neraka Allah. Tuhan kata apa? Tak syak lagi. Kalau kafir, neraka. Jangan duduk confuse. Confuse ni maksudnya apa? Confuse ni, orang kafir mati, kita duduk tulis rest in peace. Apa? RIP. Itu ya lah. Yang mati itu kafir. Dan kita duduk tulis RIP, yang membawa maksud rest in peace. Kafir mana boleh peace? Kafir tak boleh peace. Masa dia nak mati tu, dia dah tak dapat peace dah. Allah cabut nyawa dia tu tak macam orang Islam mati. Quran kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu untuk orang Islam. Wahai jiwa-jiwa yang tenang tenteram, jiwa yang mutmainnah, yang tenang tenteram ni merujuk kepada siapa? Kepada orang Islam. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah hang menghadap Tuhan hang dalam keadaan hang redha dan Allah redha kepada hang. Itu peace. Itu makna peace. Maknanya orang Islam yang mati beriman, dia mati dalam keadaan peace, dalam keadaan tenang. Walaupun mati itu sakit, tetapi dia mati dalam keadaan tenang. Allah welcome dia. Dan kubur dia dijadikan raudhah min riyadil jinan. Kubur dia dijadikan taman daripada taman-taman syurga. Sedangkan kafir, orang yang mati tidak mengucap, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kubur dia terang dah akan jadi hufrah min hufarin niran, akan menjadi satu lubang daripada lubang-lubang api neraka. Macam mana kita boleh pergi hantar satu kata rest in peace? Tak boleh. Haram kita buat ucapan macam tu. Kita hanya boleh bagi takziah kepada family dia. Kita boleh ziarah, tak salah. Kita boleh bagi duit pun kepada keluarga dia untuk nak meringankan beban kematian itu. Boleh, tetapi tidak boleh doakan keampunan dosa dan tidak boleh kata dia akan rest in peace. Itu tidak boleh. Kerana itu menyalahi nas yang ditentukan oleh Allah dan Nabi SAW. Benda ni very clear. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan bahawa mereka itu ditinggal di dalamnya, yakni di dalam neraka. Itu dia. Orang kafir memang tempat dia situ. Neraka ni bukan tempat peace. Neraka ni memang tempat nak jadi kacang peace. Dia nanti bakar. Oh, jangan saya tak. Firman Allah, tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik. Demi Allah, Tuhan bersumpah. Tallah, Tuhan bersumpah dengan nama dia sendiri. Tuhan kata, tallah, demi Allah, sungguh telah kami suruh, yakni telah kami utus akan satu pesuruh kepada segala umat yang dahulu daripada engkau. Tuhan kata, demi Allah, Tuhan bersumpah dengan nama dia sendiri. Demi Allah, tiap-tiap umat yang aku jadikan di atas muka bumi ni, aku hantar Nabi pergi ajar mereka. Tuhan tidak buat zalim kepada makhluk yang dia cipta, kepada manusia yang dia cipta. Tuhan tak buat zalim. Dia cipta manusia, sekelompok manusia dia hantar Nabi pergi. Nabi ni kalau sekalinya diterima dia, diterima ajaran dia, diikut segala perintah dia, syurga Tuhan bagi. Tapi kalau Nabi yang dihantar kepada mereka ni, mereka buat tahanan kat dia, mereka bunuh dia dan sebagainya, neraka tempat mereka. Tuhan kata apa? Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik. Demi Allah, sungguhnya telah kami utus akan satu pesuruh kepada segala umat yang dahulu daripada engkau wahai Muhammad. Seperti Nuh diutuskan kepada kaum dia, Ibrahim diutuskan kepada kaum dia, Hud, Saleh, Lut, Musa dan sebagainya. Semua ni dihantar kepada kaum mereka untuk memimpin kaum ini ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Maka menghiasi bagi mereka itu, yakni bagi umat-umat Nabi-Nabi tadi, oleh syaitan akan amalan mereka itu, yakni yang jahat nampak baik, yang ni takut, tuan-tuan. Sebab kita doa selalu bila habis mengaji, kita doa apa? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Doa Nabi. Allahumma arinal haqqa, ya Allah tunjukkanlah kepada kami al-haq, kebenaran itu, haqqan, sebagai benda benar.
warzuqna tiba'ah, dan bagi kami kuat nak ikut kebenaran itu. Wa arinal batila, dan tunjuklah kepada kami kebatilan, kesesatan itu batila, sebagai benda batil. Warzuqna jtinabah, dan bagi kami kekuatan untuk jauhi benda batil itu. Pasal apa? Pasal ni ayat je domai. Syaitan ni kerja dia apa? Tuan-tuan pergi ikut siapa-siapa ustaz yang nak mengajar kitab Talbis Iblis. Talbis Iblis, belitan Iblis. Macam mana Iblis approach manusia berdasarkan siapa orang itu. Kalau ulama, Iblis dia masuk cara nak memperdayakan ulama. Dia masuk main satu perasan dalam diri ulama ni. Dia masuk main perasan. Iblis main satu punya injection dia bagi. Dia jab masuk dalam badan ulama ni. Dia pun jadi macam biskut Mary kembar. Dia jadi lagu macam mana dada apa rombak nak. Dia berasa dia seorang betul. Dia berasa dia cakap orang semua dengar. Dia rasa kalam dia kalam masmu'. Orang Arab kata kalam masmu', maksudnya kalamnya didengari oleh orang. Dia rasa ni apa yang Tuhan bagi kat dia ni, kadang-kadang benda ni istidraj, tuan-tuan. Kadang-kadang benda ni istidraj. Satu orang alim, satu orang ada ilmu, bercakap, orang ramai, istidraj sebenarnya bagi dia. Pasal itu ujian bagi dia. Ini yang kata talbis Iblis. Bila dia tengok orang ramai ikut dia, dia main. Dia main. Bila dia main perasaan tu, syak dia terbabas. Syak dia nanti terbabas. Pasal apa? Bahayanya. Iblis tak akan lepas orang mudah-mudah. Dia tak akan lepas orang mudah-mudah. Hang siapa? Hang orang alim, aku masuk cara orang alim. Hang siapa? Hang pemimpin, aku masuk cara pemimpin. Dia pergi bagi satu injection masuk dalam pemimpin. Dia suruh pemimpin ni berlaku zalim kepada rakyat. Dia cucuk masuk. Hang buat zalim kepada rakyat. Mana-mana rakyat yang tunjuk, hang buat macam ni. Macam ni. Duk ikut. Itu cara dia memperdayakan orang mengikut siapa orang itu. Macam-macam orang, macam-macam cara Iblis ni nanti masuk. Maka Iblis ni fazayyana lahumus syaitanu a'malahum, menghiasi akan umat-umat itu oleh syaitan itu akan amalan mereka, sehingga kan yang jahat nampak baik, benda tak elok tapi dia rasa elok. Maka dusta mereka itu akan segala rasul mereka itu. Maka umat-umat dulu mereka tengok Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh itu Nabi, tapi mereka tengok Nabi Nuh sebagai orang jahat yang nak pecah belah masyarakat. Nampak tak? Dia jadi macam tu. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk paling mulia di atas muka bumi. Tetapi kafir Quraisy sebahagian besar kata Muhammad ni gila kuasa, dia nak pecah belah masyarakat kita. Nampak tak? Dia pun boleh tengok angle mana tak tahu. Nabi Muhammad ni tuan-tuan, tengok mana angle pun bagus. Tengok dari segi akhlak dia, tengok dari segi percakapan dia, tengok dari segi pergaulan dia, tengok dari angle, daripada sudut mana pun Nabi Muhammad ni nak cari cacat celah tak ada. Tetapi musyrikin Makkah, orang Quraisy di Makkah sebahagian besar mereka boleh terima apabila orang kata Muhammad jahat. Kok mana? Bila Muhammad buat naya mereka, bila Muhammad perosak rumah tangga mereka, bila Muhammad menjatuhkan marah mereka, bila Muhammad perosak anak dara mereka, bila Muhammad buat benda-benda jahat ni. Tetapi bila ada satu pihak kata Muhammad jahat, ada pihak boleh terima. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, fahuwa waliyuhumul yaum, maka dialah, yakni syaitan yang memperdaya kamu masa atas dunia dulu, dia menjadi wali yang memerintah mereka itu pada hari ini. Tuhan kata siapa atas dunia ikut syaitan, hari akhirat pergi cari syaitan tu, suruh jadi wali, suruh jadi pemimpin, tolong dia. Pasal apa? Bila mai hari akhirat, orang yang berdosa dilempar dalam neraka. Hang nak keluar pada neraka, pergi cari syaitan yang hang ikut dulu, suruh dia bawa keluar. Tuhan kata begitu. Baik. Firman Allah, walahum azabun alim, dan bagi mereka itu azab yang amat sangat sakit di hari akhirat nanti, kerana syaitan lemah daripada melepas diri daripada neraka pada hari kiamat. Maka betapalah orang kalau syaitan yang tadi kata Azazil pernah duduk pada satu maqam, pada satu kedudukan yang mulia di sisi Allah,
Kerana derhaka dia kepada perintah Allah, dia masuk neraka. Bila masuk neraka, dia nak keluar tak boleh. Apatah lagi manusia ni, macam mana nak keluar daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Syaitan yang begitu hebat kedudukannya pun tak boleh lepas daripada neraka. Manusia jangan ingat dia boleh keluar daripada neraka. Wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Tiadalah kami turun ke atas engkau wahai Muhammad kitab Quran itu melainkan kerana kami nak menyatakan bagi orang musyrikin akan bahawasanya mereka itu bersalah-salahan padanya daripada kerja agama. Tuhan nak beritahu sebab Quran diturunkan. Dan malangnya kuliah malam ni adalah yang terakhir. Jumpa pula bulan 9 insya-Allah. Saya bulan depan cuti sekolah. Itu satu masalah dengan cuti sekolah ni. Lepas itu dia puasa. Bila kerana puasa itu sebulan, maka raya juga sebulan. Lah dia jadi sama hari kan. Hari ni berapa? 5 hari bulan, 5 Rejab. Hari ni juga 5 Mei. Jadi dia nanti cantik, dia nanti jadi betul. Nanti jadi puasa pun dia nanti begitu. Cuma ujung bulan Jun ke apa kita nanti start puasa kan. Jadi saya duduk tengok balik tadi bagai bulan 9 lah kalau tak ada arai apa. Saya jumpa cuti sekolah sampai minggu 2 ke apa ke, minggu kedua. Jadi ni kuliah kita sini minggu pertama, minggu kedua, minggu kedua Masjid Pahim pun insya-Allah minggu depan, minggu last. Jumpa juga bulan 9 juga. Jadi begitu. Kuliah minggu 3 dengan minggu 4 ada lagi bulan depan. Minggu 3 dengan minggu 4 ada lagi bulan depan. Jadi nak beraya tu ikan malam ni macam mana? Kita doa supaya semua orang diberikan kesihatan oleh Allah untuk kita sambungkan kuliah kita di masa depan insya-Allah. Tajuk yang akan datang sangat menarik, saya abang sikit. Tajuk yang akan datang ni sangat menarik. Dia akan main cerita nama surah ini. Suratul Nahli, maksudnya surah lebah. Ayat yang akan datang ni dia akan main cerita pasal fadilat madu lebah. Dan kita akan garapkan fadilat madu lebah ini sekali dengan fadilat zaitun. Dia akan main sekali fadilat madu lebah ni dengan fadilat zaitun. Kita akan buat main nas-nas hadis yang menceritakan tentang madu lebah. Apatah lagi madu lebah yang makanannya ialah buah zaitun. Kan? Masa Allah rezekikan saya dengan sahabat-sahabat pergi ke Baitul Maqdis sebelum pergi umrah hari itu, di Baitul Maqdis mereka jual. Bukan saya nak jual. Kan? Mereka jual tu madu lebah yang hanya makan buah zaitun. Jadi dia ada double fadilat dia di situ. Satu fadilat madu lebah yang akan kita baca insya-Allah bulan 9. Yang kedua fadilat zaitun yang ada di dalam madu lebah itu. Sebab madu lebah tu hanya makan buah zaitun. Color dia peling. Dan ayat Quran itu tuan-tuan percaya tak, dalam surah An-Nahli ini dia mai cerita kat kita tentang keajaiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebah dia makan apa? Madu yang keluar, color madu itu mengikut benda yang dia makan. Dan disebut dalam Quran benda ni. Ada madu color jernih, ada madu color nak hitam, ada madu color nak merah. Pasal apa berlaku perbezaan warna ni? Pasal apa? Dua pasal. Yang pertama pasal barang yang dia makan. Dan yang kedua pasal kawan yang jual buah gula merah. Ini pun satu kawan yang ada juga. Kan? Ini kawan buah gula merah jawab dengan tuan itu. Yang 20 orang tu. Enggak, dia main. Benda-benda macam ni. Dia nanti main. Dan kita nanti tengok insya-Allah. Dan yang kata Jerusalem ni tuan-tuan, yang kata Jerusalem Baitul Maqdis ni kita nanti cerita sikit so ni. Everywhere pokok zaitun. Tuan-tuan masuk di dalam
castle tu, di dalam kota yang di dalamnya ada Masjid Aqsa, Aqsa Qadim dengan Aqsa Jadid. Aqsa ni pula ada dua, satu Jadid, satu Qadim turun di bawah. Dan juga kubah Sakhrah yang kita duduk nampak, kubah kelemah tu. Okey, duduk dalam satu tembok besar. Dalam tembok tu pokok zaitun semua. Pokok zaitun semua. Dan perjalanan kita daripada Ariha, daripada Jericho, kita nak mai ke Jerusalem ni, sepanjang jalan tu pula ada satu pokok pula, bukan zaitun. Pokok apa? Pokok gharqad. Pokok gharqad, ghin ra qaf dal, gharqad. Pokok gharqad ni pokok apa? Yang kita duk baca adalah hadis cerita kata apa? Akhir zaman esok Yahudi akan dibunuh oleh orang-orang Islam. Lari mereka ni menyorok di mana pun benda yang mereka jadikan tempat menyorok tu akan bercakap. Dia menyorok balik bangunan batu akan bercakap. Dia kata warai al-Yahud, belakang aku ada Yahudi. Melainkan Nabi kata apa? Pokok gharqad. Pokok gharqad, kalau Yahudi pergi menyorok belakang dia, dia tak abang kat kita. Kata Yahudi ada belakang dia. Maka hadis itu dipelajari oleh golongan Yahudi ni. Dan mereka tanam pokok gharqad ni banyak-banyak. Daripada Jericho nak mai ke Jerusalem, kita tengok belah kiri kanan highway kita duduk itu semua pokok gharqad. Tour guide kita nanti beritahu, dia kata anta syuf ila al-yamin wa ila al-yasar, tengok kanan kiri ni. Dia kata ini semua syajar ataupun asjar, pokok-pokok gharqad. Dia kata pokok yang Nabi dah beritahu bila Yahudi menyorok dia tak akan abang kat kita. Nampak tuan? Kita pun baru malam ni dengar gharqad, nak sebut tu tak boleh-boleh lagi. Yahudi dah tanam dah pokok tu. Pasal apa? Mereka study benda yang menjadi khazanah ilmu kita, kita tak belajar. Yahudi belajar. Dan mereka percaya kepada benda tu. The only things is mereka tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi akhir zaman. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.